Sir, what would you like? Red wine or white wine? So macam Ahyat Ishak sendiri, since Tuan Ahyat adalah founder bagi Pejuang Hartanah, apa yang memberikan ataupun what inspires you, apa yang membuatkan Ahyat Ishak terinspirasi untuk menubuhkan, untuk found this so-called Pejuang Hartanah ni awalnya? Wow, Rizal, thank you. Terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya bila berfikir kembali, mengingat kembali detik-detik bermulanya, sebenarnya tidaklah nampak sebagai satu, wow, saya nak wujudkan komuniti ini, oh kita macam planning atau dengan sengaja, tidak begitu. Tapi tuan-tuan dan puan, saya ni sebenarnya daripada mula, saya memang seorang usahawan. Mungkin ada di antara anda yang kenal saya hanya sebagai seorang yang sentiasa bercerita tentang hartanah. Siang, malam, hari-hari bercerita tentang hartanah. Tidur bangun cerita pasal hartanah. Tapi sebenarnya Ahyat ni seorang usahawan. 20 tahun lebih dulu Ahyat mula berniaga sejak daripada universiti, dan 4 tahun selepas berniaga itu membeli hartanah yang pertama pada tahun 2003. Dan anda boleh bayangkanlah, saya ini tidak datang daripada keluarga yang kaya, tidaklah yang terlalu miskin, tetapi kami yang sederhana. Dan kami bila mula berniaga itu struggle. Kami sangat struggle dengan profil kewangan, berniaga kantin sekolah. Bayangkan saya menjaga kantin sekolah, dengan profil itu dapatlah dibina profil kewangan dan profil peribadi dan profil syarikat, dan daripada itu dapat membeli hartanah pertama pada tahun 2003, 17 tahun yang dahulu. Subhanallah, rasa tempohnya rasa macam sekejap je kerana banyak lagi benda yang saya kena belajar, banyak lagi benda yang saya kena lakukan, tapi dah 17 tahun. Okay. So, masa saya dah mula beli hartanah pertama itu, dalam keadaan business struggle, gaji pun tak banyak, 1,000 lebih je masa tu, tak sampai RM2,000 masa itu 17 tahun yang dahulu. Dan sudah tentu kita terus gigih, kita terus gagah, kita terus fight, berjuang, dan bisnes semakin baik, dan sudah tentu kekuatan kewangan itu sudah ada, dan bolehlah membeli lagi dan berpuluh-puluh lah hartanah yang dah beli, berpuluh juta lah yang dah beli jugalah. So bila Ahyat sampai pada tahun 2011, Ahyat terasa macam nak mula mengajar, dan terasa nak mula mengajar tu pun atas paksaan. Ada seorang mentor Ahyat, sekarang ni dah Datuk Seri lah, seorang berbangsa Cina. Dia kata, Ahyat, dah tiba masa Ahyat naik ke pentas. Dan dialah yang tolak saya naik ke pentas pertama, bagi saya TV pertama, newspaper pertama dan majalah pertama. Dia paksa tulis artikel dan sebagainya, dan dia push saya ke depan ke pentas. Dan pada peringkat awal tu, Rizal, Ahyat banyak mengajar dalam bahasa Inggeris. Kerana masa mula-mula tu Ahyat banyak dalam community investor group, investor club ni, dan kebanyakan antara mereka ni Chinese, tapi English speaking Chinese, ada juga kumpulan yang Chinese speaking Chinese. Tetapi pada masa itu, bayangkan 2011, Ahyat mula-mula dulu semua program-program daripada awal 2000, tahun 2000-an, Ahyat jumpa dengan kumpulan yang minat hartanah ni. Mereka ni tak ramai yang dalam berbangsa Melayu. Kebanyakan ni berbangsa Chinese. Dan peringkat awal tu memang Ahyat English speaking. Dan Ahyat lihat sehingga 2013 dah mula mengajar 2-3 tahun, melihat ada juga kadang-kadang momen orang kita, orang Melayu kita, orang Islam kita tak ada dalam keadaan ini, dalam kelas-kelas itu, dalam program-program itu. So pada awalnya saya memikirkan, ini mesti kerana cost. So ada some program tu mahal ribu-ribu, ada yang macam super club. Boleh share tak masa tu, Tuan Ahyat? Berapa feesnya, if you don't mind, masa tu lah? Ada juga program yang contohnya 5,000 ke 6,000. So nak jadi investor club tu pun kena bayar macam I think 1,000 lebih untuk jadi ahli. So mungkin program-program yang berbayar itu orang Melayu kita tak mampu. Saya fikir macam itu. So bila buat program-program percuma, tengok-tengok orang Melayu kita pun kurang juga. Dan yang mengerikan saya, bila saya tengok kadang-kadang orang Melayu kita tak ada, tapi of course Chinese lah yang kebanyakannya, mesti ada orang Indian mesti ada. So saya kata, kat mana orang kita ni? So bila saya kaji, rupa-rupanya ada ramai je masa itu sifu-sifu Melayu. I think early 2005 ada je sifu-sifu Melayu,
Dan rupa-rupanya orang Melayu kita ni dia kalau nak belajar, dia mestilah belajar dengan penyampaian menggunakan bahasa Melayu kita. So pada masa itu saya fikir ini ada satu jurang, kerana saya lihat mungkin the Chinese, the community, diorang tu sangat-sangat biasa dengan ilmu-ilmu ini. Dan saya melihat kurangnya pendedahan. Pada masa itu Rizal, pendedahan sangat kurang dalam kalangan orang kita. Dan pada masa itulah saya buat keputusan 2013, saya kata tak boleh lah, saya kena beralih arah dan saya kena fokus hanya kepada Malay speaking, bahasa Melayu, kerana saya nak reach out kepada orang-orang Melayu kita, kerana nampak jurang dia dan nampak dia punya level keganasan geng-geng investor Chinese ni, dia ganas dia dah level macam ni Rizal. Saya selalu cerita lah dalam alumni saya, dalam komuniti saya. Awal-awal dulu seorang mentor saya ni dia ada super club. Super club ni kalau nak lepak dengan diorang, kalau nak lepak, nak makan malam dengan diorang, kena letak 200k cash atas meja. I mean tidaklah bukanlah literally letak sekebat-sekebat tu, tetapi masa itu, malam itu ada 6 meja. 6 meja ni semua orang, 59 orang tu, maknanya dia dah commit 200,000 cash. Akhir ni dapatlah jemputan kerana saya ni suka angkat beg mentor saya ni Rizal pun samalah. Kita ni bila kita ada adab berguru, kita pun boleh ingat awal-awal dulu. Saya yakin Rizal pun ada cerita-cerita inspirasinya. Saya terasa nak panggil Rizal untuk sesi bersama dengan saya pula, nak tahu cerita Rizal masa-masa mula. Dan kita ni bermula kerana ada mentor yang kutip kita, yang angkat kita, yang tolak kita, yang bagi semangat kita. So mentor saya ni bagilah peluang. Ahyat, kau nak tengok tak? Ni bahasa Inggeris lah dia cakap kan. Ahyat, kau nak tengok tak macam mana geng-geng super club ni? Okey, kau datang. So dalam saya ingat lagi Rizal, masa saya pergi tu, saya ingat lagi masa tu lepas saya drive Wira, masa awal-awal dulu berniaga, saya drive kancil. Setuju tak? Semua orang berniaga mesti dah pernah rasai kancil suatu masa dulu. Okey. Betul. 660 ke 850 tuan? Saya kira upgrade terus 850 lah terus. 850. Terbaik tu. Okey. So awal-awal dulu saya dah upgrade kancil, naik Wira. Masa tu Wira saya dah upgrade CRV yang first gen tu. So saya rasa CRV ni dah cukup selesa. Space punya gear Ya, betul. Ya, yes. Sama ingat dalam memory. So masa itu saya ingat lagi. So CRV ni kira dah mewah dah selesa dah. Dan saya masa saya datang kat dinner tu, I think kereta yang paling poyo diorang it was Porsche, Ferrari, Lamborghini. Yelah geng-geng yang letak 200,000 atas meja kan. I think yang kereta paling hina tu mungkin Merc lah masa tu. So saya ingat lagi. Yang bukanlah paling hina tu, maksud saya itulah, dia nak exaggerate sikit lah, drama sikit. Okay. So betul. Maksudnya nak senang faham lah senang faham. Rizal, saya ingat lagi momen tu, valet Mamat Indian, saya ingat lagi, di kurus-kurus, dia cakap, bang, boleh parking. Saya siap cakap kat dia, tak apa, saya parking luar. Kerana saya tak nak turun nanti, kerana sebenarnya kereta tidak menggambarkan image kita. Harga diri kita tidak letak pada kereta. Tapi kita manusia biasa, kita rasa macam alamak malunya bila orang-orang hebat ni semua kereta-kereta macam mana bersusun. So saya tak naklah turun nanti diorang semua masuk kereta Ferrari, Lamborghini, Porsche, Merc diorang. Tiba-tiba saya cuk kereta siapa. But saya ingatlah momen itu. Dan so bayangkan dalam meeting malam tu, diorang kan Rizal, diorang bercerita tentang macam mana nak beli bangunan berjemaah. Diorang macam mana beli projek, diorang nak beli tapau projek secara kumpulan. Masa itu saya ingat lagi awal 2007 kan. So diorang sangat ganas bro, and kumpulan diorang tu at one time pernah beli menara 100 juta. Kira jemaah 100 juta dia kira jemaah. Dia benda tu ada menara dekat PJ, ada dua menara. So satu tu grup diorang je beli. So bayangkan diorang, kita ni nak beli antara adik-beradik pun kita risau Rizal.
Adik-beradik pun kita tak dapat nak ada silaturahim, nak beli jemaah. Okey, betul. Bayangkan diorang ni is just atas semangat dan wavelength sama, perjuangan sama. Ialah mereka tidak ada hidayah Islam, tetapi mereka ukhuwah tu mereka sangat-sangat amazing, silaturahim sangat-sangat amazing. So ayat lihat, wow, jauhnya jurang kita. Maka dengan itu, panjang pula cerita pembukaan ni. Maka Cuki. Saya sebenarnya tengah khusyuk mendengar ni. Oh, okey. Jarang juga ayat cerita benda ni secara terbuka kat Facebook, dan maybe sebenarnya kan Rizal ni bagus lah. Itu sebabnya Rizal ni sebenarnya insan yang hebat, seorang guru komunikasi, guru yang sangat-sangat saya kagumi juga, yang saya sendiri follow dekat IG juga pun. Dan cerita-cerita ni lah yang kita kena ceritakan, Rizal. Betul. So kerana saya lihat jurang itu berlaku, so itu sebabnya saya sebenarnya kan Rizal, sebenarnya ada kisah yang I think saya share lah. So, silakan. Okay, dia turning point dia malam yang Super Club tu, saya masih ingat lagi masa diorang nak dinner dan diorang nak discuss tentang nak beli bangunan, nak beli projek-projek ni kan. Saya ingat lagi diorang serve minuman, dan Rizal boleh bayangkan lah, I mean mereka ni semua, none of them is Muslim, dan pada masa itu ada waiter tu pakai baju putih saya ingat, so dia nak serve, dia tanya saya, sir, what would you like, red wine or white wine? So masa itu saya macam, oh, adakah ini is this the group that I have to be in? Nothing wrong with them. They are really good people. Diorang banyak kebajikan. Diorang jaga orang-orang yang OKU. Diorang banyak bagi sumbangan donation kepada masyarakat. Tetapi dari segi Islam, dan saya ingat lagi Rizal, momen itu ini yang mencetus saya memikirkan saya dah kena ada haluan sendiri. Walaupun sifu saya ni banyak ajar saya ni suka angkat beg. Awal-awal dulu saya minat mana-mana sifu-sifu ni, saya akan pergi semua seminar dia, saya angkat beg dia, saya tolong dia, saya tak minta gaji, saya follow je. So adalah sifu-sifu ni ikut je, follow macam mana dia orang invest, macam mana dia orang tengok site, macam mana dia orang turun site, macam mana dia orang negotiate dengan owner, seller, macam mana dia orang negotiate dengan agent. Saya selalu follow. Dan saya ingat momen itu, saya cakap, I don't drink. Dan saya ingat lagi orang di kiri kanan saya tu, dia kata apa? Alah Ayat, tak ada orang tengok, tak ada orang tahu, kita semua Cina. Okey, tak ada orang nanti bagi tahu. So dalam hati saya kata, memanglah tak ada orang Melayu kita yang menengok, semuanya orang Cina. Tapi Tuhan saya sedang menengok. Of course saya tak semua. Dan Rizal, yang bestnya saya ingat lagi, waiter tu dia cakap, it's okay, let me serve you Coke. So dengan gelas yang sama yang kita dah pernah diisi dengan wine, dia tuangkan Coke. So of course I tak boleh nak terima lah benda tu. So that was my turning point lah, Rizal. So saya kata, dan saya pun heart to heart dengan my sifu, saya kata masa tu dia belum Datuk Seri lagi. Saya kata, okay, Mr. T ni, okay, I think I want to go my own way. Dan sifu saya pun kata, okay, tak apa, malah dia bagikan galakan. So, kami berpisah lah masa itu, kerana masa itu saya sangat-sangat aktif dalam investor group. So bermulalah komuniti pejuang hartanah. Macam itulah inspirasi dia, kerana saya yakin dan percaya hartanah ni untuk orang Melayu kita tak boleh nak lari daripada the Islam way of life, and that wasn't the way. So saya sangat hargai journey itu, saya banyak belajar, tapi begitulah bermulanya segala-galanya, Rizal.